Okey, Assalamualaikum dan selamat petang dan salam sejahtera. Okey, ni saya nak tunjuk contoh penilaian yang telah dibuat oleh pelajar senior kamu sebelum ni. Okey, di sini kita tengok apa dia punya penilaian satu, iaitu dia punya, kita akan tengok dia punya topik dia untuk penilaian berterusan dari segi dia punya amali lah. Okey, amali. Okey. Yang dokumen ni dah disediakan oleh dibekalkan kepada kamu. Okey, 1, amali 2, amali 3 dan amali 4. So, jika pada satu hari tu kamu ada dapat satu kenderaan dan kamu dah melaksanakan untuk tajuk pengurusan servis ni, kamu dah boleh buat. Okey. Okey, kamu ambil borang ni dan kamu buat terus kepada pelanggan, dan kamu just bagi borang ni terus bagi kepada kamu punya jurulatih marah. Okey, jurulatih jadi beri marah lah untuk dia bagi markah. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, berkenaan dengan ni lah. So pada ni memudahkan kamu lah untuk menyiapkan amali. Okey, tak semestinya kamu nak tunggu hari ni kamu buat tajuk 1, esok kamu buat topik 2, jadi tak payah. Okey, dia sebenarnya untuk pengurusan servis ni kamu just buat satu hari pun boleh, betul tak kelas? Okey, so yang ni untuk amali. Okey, yang ni pula berkenaan dengan buku log harian kamu tu yang kamu buat WBL tu. Okey, kamu dah buat pada hari tu, kamu just bagi borang ni 2 line ni terus bagi kepada jurulatih kamu juga tadi untuk dia bagi markah berkenaan dengan buku log. Okey, buku log kamu tu mungkinlah kamu kena buat siapkan buku log tulis dengan kemas, ada tulis sikit penerangan tentang kerja, lepas tu kena ada gambar sikit. Okey, untuk keseluruhan topik lah, topik 1, topik 2, topik 3 dan topik 4. Okey, dah 2 settle untuk kamu punya penilaian. Seterusnya kita pergi kepada penilaian terakhir, iaitu penilaian berkenaan dengan laporan. Okey, ini contoh laporan. Okey, ini contoh laporan. Ada 2 orang contoh laporan. Yang ni saya tunjuk laporan yang kurang baik lah. Kurang baik, markah dia dapat 10.2 saja. Okey, ini contoh laporan. Laporan ni sebenarnya kamu buat bila kamu dah settle kamu punya buat untuk pengurusan servis ni, kamu boleh buat pada masa, tapi laporan ni dalam bentuk bertaip lah. Bertaip. Yang ni yang tadi Encik Faizi dah terangkan, dia mesti merangkumi topik, kesemua topik, 4 topik ni. Okey, yang ni contoh dari laporan daripada sini kamu, iaitu Nasruddin. Dia dapat 10 markah. Kenapa dapat 10 markah? Sebab dia buat dengan cara tidak teratur lah. Ya, bagus, ada pengenalan, ada gambar apa semua, tapi dari segi dia punya cerita berkenaan dengan tajuk tu, okey, tajuk dia tu dia tidak berteratur. Okey, okey, yang ni okey, contoh dia buat 6 line saja. Okey, 6 line ni sekejap je lah kalau ikutnya. Okey, ni contoh daripada Nasruddin. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang terbaik yang abang sini kamu buat, iaitu laporan. Laporan ni sebenarnya markah ni dia akan dinilai oleh kamu punya pensyarah ataupun saya lah, sebab saya yang ajar subjek semester ni kepada kamu. So di muka 3-4 ni saya akan bagi markah lah untuk kesemua pelajar saya. Ada 14 orang kan, ke 13 orang macam tu lah. Okey, siapa yang hantar lah, siapa tak hantar tak ada markah lah. Okey, so yang ni laporan, contoh laporan untuk Amarul. Okey, tengok dia buat lah. Okey, dia ada isi kandungan, nampak cantik. Isi kandungan. Okey, dia ada pengenalan, ada prosedur pengurusan servis, ada kesimpulan. Okey, siap ada muka surat lah. Okey, dia ada pengenalan. Tengok. Okey, contoh dia pengurusan servis, muka 1, proses merancang, mengorganisasikan, memimpin. Okey, ada kelebihan, ada kebaikan dan kekurangan. Kebaikannya ialah okey, dia cerita pasal kebaikan. Okey, kekurangan pula. Okey, kekurangan mungkin adalah jika pelanggan yang mengurus servis itu tidak berpuas hati dengan hasil kerja yang dilakukan,
ianya akan terus mencari atau terus mengadukan masalah. Okay, dia akan return balik lah. Okay, tu contoh kekurangan. Tapi ada pro and kontra dia lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada prosedur pengurusan servis. Kita pergi kepada yang pertama, khidmat pelanggan. Okay, mungkin kamu boleh buat ni nombor 1. Okay, contoh topik 1 ni lah. Okay, pengenalan 1, pengenalan prosedur pengurusan servis tadi, khidmat 1. Okay, khidmat pelanggan. Okay, kamu cerita lah. Kita skip berkenaan khidmat pelanggan, lepas tu definisi dia, lepas tu proses dan kerja yang terlibat. Okay, contohnya mengaku kesilapan dan memohon ataupun memberi salam terlebih dahulu, apa kan? Okay, memperkenalkan diri apa semua. Okay, lepas tu yang ni pula etika kerja dia semasa kamu buat khidmat pelanggan. Salah kerja dia ada fizikal dan fizikal, dia percayai penyampaian kamu, suara kamu, ketepatan masa kamu. Okay, ni cabaran kerja pula. Cabaran kerja ni untuk tajuk khidmat pelanggan ni. Okay, so yang ni teratur lah Marul. Dia ada tajuk dia, ada definisi, ada proses kerja yang terlibat, ada etika kerja dan ada cabaran kerja. Okey, akan ada gambar sedikit. Nampak cantik. Okey, kamu perempuan dengan lelaki. Ni contoh service advisor dengan pelanggan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pra-servis. Bila kamu dah buat proses khidmat pelanggan tadi, kamu pergi kepada pra-servis. Pra-servis ni ceritalah pasal pra-servis. Definisi dia, proses dan kerja yang terlibat, ada temu janji. Okey, ada proses inventory, ada proses penerimaan. Lepas tu etika kerja pula semasa kamu lakukan proses kerja pra-servis tadi. Okey, dan akhir sekali cabaran dia dan gambar. Okey, seterusnya kamu pergi kepada yang pemeriksaan visual. Okey, visual pula. Biasanya mungkin kamu buat pemeriksaan visual lah. Mungkin pengadu tu datang, mungkin dia kata lampu dia tu mungkin terbakar ataupun tak menyala. So kamu buat pemeriksaan pada kenderaan tu lah. Okey, kamu buat pemeriksaan lah, bukannya kamu buat lah. Kamu buat kerja tu part servis. Okey, so definisi, ada kerja yang terlibat dan etika kerja dan cabaran. Okey, contoh macam ni. Buat pemeriksaan visual. Okey, last sekali penyerahan kenderaan. Okey, selepas kamu dah buat pemeriksaan visual, mungkin kamu akan pass kerja kepada pemain kamu lah, atau pekerja kamu ataupun technician. So lepas dah selesai dia pun buat kerja, kamu buat proses penyerahan kenderaan. Kamu cerita sikit tentang definisi, lepas tu proses kerja yang terlibat. Okey, lepas tu etika kerja, jujur, senyum, sabar, memberi layanan yang terbaik dan cabaran. Okey, cabarannya contoh dia apa? Jika pelanggan lambat siap atau lambat bersengaja, biasanya akan dimarahi oleh pelanggan. So jika tidak puas hati dengan hasil kerja yang tidak baik, dia akan minta ganti rugi, macam itulah. Okey, so cara kita nak mengangani pelanggan kita tadi dengan bila proses penyerahan berlaku. Okey, ni contoh gambar. Contoh gambar survey advisor, kamu dah serahkan kepada pelanggan berpuas-hati. Okey, akhir sekali kamu buat kesimpulan dan pastikan kamu buat sedikit cadangan tambah baik pada tajuk ni lah. Okey, dan sedikit rumusan. Okey, setakat itu saja berkenaan dengan contoh pentaksiran berterusan. Okey, ni contoh dia. Penterusan kamu buat tadi, buku log dan amali, markah diberikan oleh jurulatih kamu, dan akhir sekali buat dokumen bertaip lah. Okey, dalam bentuk laporan, maka akan diberikan oleh tutor sebanyak 30 markah, dan 70 markah lagi ni diberikan oleh jurulatih MARA. Okey, berkenaan dengan report dalam buku log dan report amali pada subjek DCV 5034 pengurusan servis. So setakat itu saja untuk hari ini daripada